Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Arif. Saya adalah PhD student tahun akhir dari Malaysia Japan International Institute of Technology MJIIT UTM Kuala Lumpur. Hari ini saya nak share sedikit berkenaan dengan teknik yang saya pernah gunakan untuk membuat review paper ataupun literature review untuk tesis saya. Ini kaedah ni adalah amat penting kerana ia akan dapat mempercepatkan lagi dan mempermudahkan lagi untuk kita membuat review paper ataupun literature review untuk kita punya tesis. Kepada sesiapa yang nak melihat research profile saya, boleh pergi kepada dalam Google Scholar, iaitu Wan Muhammad Arif Aziz Jaafar. Saya start register PhD saya pada tahun 2017 dan insya-Allah akan tamat dalam masa yang terdekat. Dekat sini kamu boleh lihat bagaimana progres saya start daripada menulis paper sampai sekarang. Boleh nampak kaedah ataupun cara penulisan yang telah berubah sehingga sekarang. Kita berbalik kepada topik utama hari ini. Sebelum kamu akses Scopus database, benda utama yang perlu kamu ada adalah kamu perlu berada dalam universiti. Kerana hanya dalam universiti saja ataupun guna VPN untuk yang berada di luar universiti. Dengan berada dalam universiti menggunakan internet universiti ataupun berada di luar, kita menggunakan VPN universiti, maka kita boleh akses kepada Scopus database. Untuk dalam Scopus database, apa yang perlu kita buat? Dalam Scopus database, first kita type apakah general topic yang untuk kita study ataupun baca ataupun kita nak review. Contoh macam case saya type micro channel heatsink, search. Kalau kita tengok kat sini, jumlah dokumen untuk keyword micro channel heatsink adalah sebanyak 2354. Agak terlalu banyak untuk kita screen satu persatu. Cuba, dan kalau jadi begini, kita try untuk funnelkan lagi ataupun perkecilkan lagi topik kita. Contohnya macam kes saya nak study berkenaan dengan utilization of nanofluid in microchannel heatsink application. So saya type nanofluid. Kita tengok berapa dia kurang sebab kita dah funnel ni. Dan jumlah dia adalah sebanyak 668 dokumen. Dia agak tinggi. Kalau boleh kita cuba dapatkan jumlah paper kita ataupun dah setelah kita funnel antara jumlah 100 ke 200 dokumen. So kat sini kita type apa? Dalam nanofluid terdapat pelbagai jenis nanopartikel dan saya punya research, saya nak study berkenaan dengan aluminium. Type aluminium. Kita lihat kat sini jumlah dia adalah sebanyak 148, di mana acceptable lah. Macam saya cakap tadi, range of document is around 100 to 200. So 149 is enough for us. Dalam sini kita try pergi ke bawah sekali dan kita tukarkan display per pages kepada 200 sebab kita nak biar semua paper yang kita nak tu adalah dalam satu pages sebab ia akan memudahkan kita. Dan kalau kita lihat kat sini, so kalau boleh, sila cari paper yang 5 tahun 3 ke 5 tahun ke belakang. Jangan yang terlalu lama, yang lebih daripada 5 tahun. Kenapa? Kalau kita cari paper yang terlalu lama, contohnya macam tahun 2000, 2001, 2009, ia akan melemahkan konten kita. Kenapa? Kerana ia menunjukkan kalau kita cite paper yang lama-lama, ia menunjukkan research kita tak relevan ataupun memang tak relevan lah, ataupun tak signifikan untuk kita study dengan current situation. So untuk bagi kenampakan dia relevan, kalau boleh cari paper yang 3 ke 5 tahun ke belakang. Jangan 5 tahun ke, jangan sampai yang
6 tahun 7 tahun ke belakang, kerana ia akan melemahkan konten paper kita. Tetapi ada tetapinya. Tetapi kalau yang kita refer tu tahun 1999 ataupun 1998 adalah first paper yang study berkenaan dengan apa yang kita nak kaji, okey, yang tu boleh. Tapi jangan terlalu banyak, kerana kalau terlalu banyak ia akan melemahkan konten kita. Macam saya kata tadi, ia akan menunjukkan research kita tidak relevan ataupun tidak signifikan dengan current study ataupun current situation. So kalau boleh pilih contoh macam ni 2001, 1, 2, 3, 4, 5. So 4 adalah acceptable. Jadi semua ni adalah acceptable. Jadi tak ada masalah. Semua ni boleh diterima. Okey. Select all. Bila dah select all, dia akan select semua yang ke dalam page ni, yang macam kita set tadi dalam 200. Pergi ke sini. Okey, kat sini akan ada banyak method of export. So kita pilih CSV Excel sebab kita nak dia dalam bentuk Excel. Okey, kat sini ada banyak information yang Scopus database akan provide. Tapi kita pilihlah benda yang kita nak saja. Contohnya macam author. Kenapa author ni penting? Sebabnya author ni penting sebabnya kita nak buat cara kaedah menulis. Contohnya kita boleh cakap Arif ETL dalam kurungan citation has study about this. So lepas tu kita cakap Ahmad has study about this one. Sebab tu yang pentingnya nama author. Tahun. Kenapa tahun penting? Dia juga boleh digunakan dalam style of writing. Contohnya in 2009 Arif has found something about this one ini. But in 2019 Ahmad has found that this one is DDD. Maksudnya kita boleh buat cross reference untuk comparekan antara satu study pada tahun ni ataupun pada era ni dengan era ni. So tahun adalah amat penting. DOI. Kenapa DOI kita penting? Kerana contohnya bila kita dah extract data kita dalam Excel, tiba-tiba kita nak tengok in detail apa ada dalam paper tu. Jadi kita menggunakan DOI untuk search paper tersebut. DOI ni adalah seperti kita punya IC lah. Kalau macam untuk kita rakyat Malaysia, IC kita gunakan sebagai untuk identiti kita, untuk refer pada diri kita, sebab setiap orang punya IC yang berbeza-beza. Begitu juga dengan DOI. DOI setiap paper adalah berbeza, dan dengan menggunakan DOI yang telah diberi, kita boleh search terus paper yang kita nak. Okay? Abstract. Kenapa? Dan yang 1, 2, 3, 4 yang penting nombor 4 komponen adalah abstract. Kenapa abstract ini penting? Okey, secara asasnya dalam abstract akan ada 5 komponen penting. Ini adalah secara asas tapi ada setengah paper dia kurang, ada yang setengah paper dia lebih. Tapi secara asasnya ada 5 komponen penting. Apa dia? Yang pertama adalah background study. Kedua adalah problem statement. Ketiga adalah objektif ataupun goal of the study. Keempat adalah methodology, kita terangkan secara brief. Dan yang terakhir adalah result ataupun main finding dalam paper kita. So dalam abstract section kita akan jumpa 5 komponen penting yang macam saya cakap tadi. Okey, setelah kita dah highlight keempat-empat komponen ni, kita klik Excel CSV, kita klik export. Dan dia akan convert ke sini. Okey. Dan kita try open. Kejap ya. Okey, waktu kita open, ia akan berada dalam bentuk Excel. Okey. Dia akan berada dalam bentuk Excel seperti ini. Tetapi kalau dalam keadaan macam ni agak sukar untuk kita baca ataupun untuk kita extract data dia. Jadi macam mana kita nak buat? Kita double klikkan dia untuk besarkan dia. Okey, ya tak ada masalah. DOI. Link ni kalau boleh kita hidekan dia. Dan dalam abstract dia panjang ke tepi. Ia agak sukar untuk kita baca nanti. So macam mana kita nak buat? Kita highlightkan semua.
dan kita buat wrap text. So dia akan jadi panjang macam ni. Dan kita try tukarkan dia kepada 370. Nak bagi dia nampak besar sikit lah. So bila dia dah besar macam ni, kita boleh kecilkan sikit. Okay. Okay, untuk abstract yang untuk row pertama ni kita buat kecil pun tak apa, sebab dia tak perlu besar, sebab dia cuma header saja. Kita kecilkan balik dalam 5. Oh, tak boleh 5. Kita tukar dia dalam, kita double click dia bagi dia besar sikit. Okey. Okey, maklumat macam ni kita dah ada. Dan apa kita lagi nak buat? Ini berdasarkan kreativiti lah, untuk pemudahkan kita lah. Okey, sekarang ini kita dah ada authors, dah ada year, dah ada DOI, dah ada abstract. Okey, daripada abstract kita boleh extract data yang macam yang saya cakap tadi, ada 5 komponen penting. Kita boleh tahu apa objektif paper tersebut, apa method yang dipakai, apa result ataupun main finding. Kat sini kita boleh pecah-pecah, kita boleh letak kat sini. Tapi ada setengah orang dia letak kat sini, dia letak apa? Dia letak kat sini, dia letak finding. Kalau letak macam ni, kalau kamu kumpulkan semua dalam satu kolom, ia agak susah untuk kamu nanti akan datang untuk buat cross reference, kerana semua data kamu campurkan dalam satu. Jadi dia agak sukar. Jadi apa yang saya buat? Okey, saya tunjukkan apa yang saya buat ya. Okey. Sekejap ya. Okey. Ini adalah antara yang saya buat contohnya. Ini saya buat dulu yang pernah saya buat, kerana saya untuk siapkan saya punya review paper dalam masa 5 bulan. Okey, kat sini kita tengok ada nama author, ada title, ada year. Okey, kat sini ada abstract. Tapi dekat sini saya tak letakkan dia sebagai finding dan saya kumpulkan semua. Saya tak buat macam tu, tapi saya pecahkan. Saya pecahkan supaya mudah untuk kita buat cross reference. Contohnya kat sini, apa heading ataupun topik, saya setkan topik atau heading yang sama untuk semua paper, kerana untuk memudahkan kita untuk membuat cross reference. Contohnya kat sini saya letak objektif, saya nak tahu apa objektif setiap paper. Dan Renote number. Kenapa saya letak Renote number? Kerana parameter ini akan efek microchannel punya performance, flow condition juga, nature of work. Kenapa nature of work penting? Sebab saya nak menunjukkan ada setengah paper dia buat berkenaan dengan dia study berkenaan microchannel menggunakan simulation, ada yang study menggunakan eksperimen. Jadi dia amat penting kerana ia menunjukkan mana yang lebih accurate. Dan geometri parameter ataupun geometry of microchannel heatsink akan efek fluid flow and heat transfer characteristic, yang mana akan efek dia punya performance of the microchannel. That's why saya letak. Dan kat sini saya highlightkan apa parameter yang measure performance, seperti thermal performance, heat transfer, pressure drop. So kalau ada yang lain punya information, saya akan asingkan dalam satu kolom yang berasingan. So apa pentingnya buat macam ni? Saya tunjukkan apa kepentingannya. Macam mana nak buat cross reference. Contohnya ada dua study ni. Ada ini dia menggunakan alumina, ni dia menggunakan alumina. Contohnya ni saya buat. Contohnya Abdullahi 2018, ni 2017. Okey. Saya cakap pada tahun 2017 Abdullahi telah study berkenaan dengan alumina dan base fluid yang digunakan adalah DI water. Dan dalam study tersebut Abdullahi menunjukkan bahawa penggunaan base fluid DI water dengan alumina ataupun aluminium oxide memberi performance yang sangat bagus. Okey, dia claim macam tu. Abdullahi pada tahun 2017 dia claim macam tu. Dan kita boleh cakap dia claim macam tu. So, macam mana nak buat cross reference? Kita cakaplah seperti ni. Pada tahun namun begitu, pada tahun 2018 Al-Farijat telah study berkenaan dengan alumina tetapi menggunakan base fluid yang berbeza, seperti DI water, engine oil, glycerin, EG, ethylene glycol. Dan dalam research tersebut menunjukkan bahawa penggunaan ethylene glycol
bersama dengan alumina menunjukkan performa yang lebih bagus berbanding di iWater yang seperti digunakan oleh Abdullahi. Okey, kat situ nampak tak? Kat situ menunjukkan kita telah membuat cross reference dan kita kena bagi tahu kenapa dia jadi begitu. Kat situ kita akan buat critical discussion. Item-item ni lah yang amat penting yang reviewer akan check ataupun akan nak tengok. Kalau kita just report saja, dia seperti report nanti jadi. Contohnya kita cakap tahun 2017 Ahmad buat ni, pada 2018 Ahmad buat ni, pada 2019 Siti buat ni. So dia seperti report saya dan akan menyebabkan review paper kita akan kena reject. Tetapi kalau kita buat cross reference seperti ini dan kita buat critical discussion, ini akan membuatkan wujudnya gap ataupun research gap. Research gap ni akan digunakan oleh reader-reader yang membaca kita punya paper dan mereka akan cite paper kita kerana dah jumpa research gap. Itu akan menyebabkan citation kita juga akan meningkat. Itu sebabnya bagusnya buat cross reference. Cross reference adalah amat penting untuk kita wujudkan atau untuk kita mencari research gap dalam previous study. Itu sebabnya bila kita tulis dalam tesis untuk literature review, kalau kita buat cross reference, kita akan dapat jumpa apakah research gap yang kita boleh guna untuk kita expand ataupun untuk kita study dalam kita punya research. Itu sebabnya pentingnya untuk buat pecahan-pecahan seperti ini supaya kita boleh buat cross reference. Okey, saya rasa sampai sini sajalah saya punya explanation. Dan jika terdapat jika terdapat apa-apa yang tidak faham ataupun tidak jelas, boleh tulis dalam ruang komen di bawah. Jika saya berkesempatan untuk jawab, saya akan jawab dan saya akan cuba terangkan dengan lebih lanjut dan lebih detail supaya semua akan jelas. Okey, saya rasa sampai sini sajalah. Jika terdapat apa-apa persoalan, boleh tulis dalam box di bawah ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.